Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muhammad Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, pegawai dewan, para petugas dan pemerhati yang dihormati sekalian. Nampaknya yang Muhammad Datuk Yang Dipertua dengan baju yang baru. Nampak ceria sikit pagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita sekali lagi memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk berada dalam dewan yang mulia ini, bagi melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan tanggungjawab kita kepada rakyat di negeri Terengganu Darul Iman yang kita kasihi. Kerajaan mendengar dan mencatatkan dengan penuh tekun segala pandangan daripada rakan-rakan yang berhormat ahli Dewan Undangan Negeri di Dewan yang mulia ini. Termasuklah kita juga menghayati pelbagai ulasan ahli ekonomi, ahli akademik, ahli korporat dan pandangan rakyat awam terhadap bajet yang dibentangkan. Termasuklah juga komen-komen di Facebook, Twitter dan juga komen di kedai kopi, dalam grup WhatsApp, oleh Ayah Teh di Kemaman, Cik Der di Marang dan Pak Loh di Besut. Saya ingin menzahirkan perasaan terima kasih yang sesungguhnya pada semua pihak yang menyuarakan isi hati mereka atas semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan. InsyaAllah pihak kerajaan akan menilai dan mengaturkan keutamaannya untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan Belanjawan Terengganu 2021 atau dimasukkan dalam perbekalan akan datang. Rakan-rakan pentadbiran, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah sedaya mungkin memberikan jawapan pada persoalan yang ditimbulkan. Dan dalam masa yang sama, kami sudah tentu terbuka bagi semua ahli-ahli yang berhormat yang ada dalam dewan ini untuk bertemu dan berbincang mengenai apa jua persoalan, terutamanya dalam suasana kita sama-sama mendepani isu pandemik COVID-19, termasuklah juga musim monsun yang sedang kita hadapi pada saat ini dan segala macam urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, mendengar perbahasan ahli-ahli yang berhormat sekalian pada hari ini memperlihatkan kematangan politik dan kesepaduan tujuan dari kedua-dua belah pihak untuk kepentingan rakyat Terengganu. Sementara lagi kita sedang berjuang untuk berdepan dengan COVID-19. Khususnya terima kasih kepada Yang Berhormat Kijal, Yang Berhormat Batu Borok, Telemong, Bukit Besi, Seberang Takhir, Adun Wanita, Batu Rakit, Pekalan Berangan, Kemasik, Hulu Besut, Kuala Besut dan Manet. Belanjawan yang dibentangkan setiap tahun inilah yang menentukan hala tuju dan keutamaan kerajaan, mempengaruhi aktiviti ekonomi yang melibatkan pelaburan, perindustrian, perusahaan, perniagaan, menjamin kesejahteraan sosial dan menunaikan janji kepada rakyat. Setelah mempertimbangkan faktor semasa dan unjuran jangka panjang, kerajaan negeri memilih untuk tidak membesarkan perbelanjaan pada tahun 2021, sebaliknya mengambil pendekatan untuk melaksanakan belanjawan berasaskan aulawiyat, keutamaan, priority based budget dengan izin dalam kerangka kapasiti yang kita ada sekarang ini. Kerana itulah kerajaan negeri konsisten menghadkan defisit tidak melebihi 10% atau tidak lebih daripada 125 juta ringgit. Setelah menilai dan menyusun keutamaan ini, kerajaan negeri yakin bahawa keseluruhan inisiatif ini mampu membentuk keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam ekosistem ekonomi negeri supaya lebih dinamik.
Seterusnya, pengguna dan peniaga saling mendapat manfaatnya. Menyentuh tentang inisiatif bantuan COVID-19, secara umumnya saya melihat bahawa inisiatif dalam Belanjawan Terengganu yang kita rangkakan ini adalah sokongan kepada Belanjawan Negara 2021 untuk menampung kepentingan rakyat. Sebagaimana pakej rancangan Terengganu Cakna yang kita umumkan sebelum ini, bagi menyokong pakej-pakej bantuan daripada pihak Kerajaan Persekutuan. Manakala dalam soal bentuk bantuan kepada rakyat, saya melihat ada dua bentuk bantuan, iaitu bantuan keuangan kepada rakyat yang sangat memerlukannya, terutamanya melibatkan penyediaan makanan atau barang keperluan asas. Manakala satu lagi ialah bantuan berbentuk pemberian joran, agar rakyat kita mampu berdikari untuk terus mencari makanan di masa sekarang dan masa hadapan. Oleh kerana itu, belanjawan ini dibangunkan dengan inisiatif bantuan keuangan kepada rakyat dan juga bantuan lain-lain seperti pendidikan, kemahiran, perkembangan perniagaan dan pertanian, dan sebagainya. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, mengenai beberapa perkara yang dibangkitkan, walaupun sebahagian besarnya telah dijawab oleh rakan-rakan pentadbiran, ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, suka untuk saya tambahkan, ianya telah dijawab oleh Yang Berhormat Bukit Tunggal, saya nak tambah sikit, adalah berkaitan dengan kumpulan Media Iman atau KMI sebagai syarikat induk yang 99.29%-nya adalah ekuiti dimiliki oleh negeri. Tidak pernah merancang untuk menjual pegangan sahamnya dalam Kuantan Medical Center KMC, di mana KMC 92.33% ekuitinya adalah Kerajaan Negeri Terengganu, atau menjual mana-mana bangunannya. Apa yang ada ialah program ijarah antara KMI dan KMC, dua-dua ini hak kita belaka, di mana proses ini akan menjana kemasukan tunai kepada KMC sebanyak 94 juta yang akan digunakan untuk memajukan lagi perniagaan KMC. Proses ijarah ini juga akan mengekalkan bangunan KMC dalam kumpulan syarikat KMI. Berkenaan penjualan gudang Chicken Cottage UK atau CCUK, di mana ianya adalah 100% ekuiti Negeri Terengganu, keputusan untuk menjual aset ini dibuat oleh lembaga pengarah pada tahun 2017 dan ianya telah dijual pada harga £722,400 dan Terengganu Incorporated telah menghantar juru audit dalamannya untuk mengaudit transaksi ini dan mereka telah mengesahkan yang harga jualan ini telah diterima sepenuhnya pada 26 Februari 2019. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, alhamdulillah, tahun 2020 menyaksikan sejarah baharu politik negara. Hasil dokongan daripada tiga parti Melayu Islam dalam negara kita ini, iaitu PAS, UMNO dan PPBM, di samping parti-parti lain dari Sabah dan Sarawak. Penyatuan parti-parti Melayu Islam ini adalah dalam konsep muafakat nasional dan perikatan nasional amat besar maknanya kepada rakyat dan negara kita setelah melalui fasa pentadbiran di bawah kerajaan PH sebelum ini. Pun begitu, kita juga telah diduga dengan dugaan yang amat besar apabila pandemik COVID-19 menyerang seluruh dunia, termasuklah yang terkesan adalah negara kita sendiri. Dan Terengganu tidak terlepas, namun alhamdulillah situasi semasa memperlihatkan penularan pandemik di negeri kita ini masih terkawal. InsyaAllah sinar baharu tahun 2021 akan menyaksikan penghasilan vaksin pandemik COVID-19 yang pada saat ini 90% efektif, yang sama-sama akan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat di negeri Terengganu dan Malaysia secara umumnya. Justru itu, kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak, bermula daripada rakyat, barisan hadapan atau frontliners dengan izin, ahli-ahli politik, pelbagai latar belakang, dan kepimpinan kerajaan untuk sama-sama kita menamatkan penularan virus COVID-19 ini. Teguh kita menang bersama.
Oleh kerana itu, kerjasama dan dukungan dalam kerajaan mestilah kita berikan sepenuh hati. Pastinya akan ada perbezaan dan perselisihan pandangan. Kerana itu adalah naluri, adalah satu fitrah yang senantiasa ada dalam mana-mana keluarga sekalipun. Namun ianya haruslah diurus berpandukan kepada falsafah orang-orang tua. Kalau digali tanah berbengkah, tanah berderai yang akan bertemu. Walaupun saya bersama dengan rakan-rakan yang lain mungkin berdepan dengan tindakan yang tidak populis di kalangan ahli parti, sama ada dalam Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional, dalam kita merangka hala tuju ke arah kerjasama dan penyatuan yang lebih erat ini. Kami akan terus berusaha untuk mencari jalan bagi mengukuhkan kerjasama parti-parti dalam Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Kerjanya susah, banyak cabarannya, hebat bisikannya. Tetapi biarlah nanti kita sama-sama dapat menjawabnya dengan tenang di hadapan Allah tentang usaha kerja buat kita untuk membulatkan kerjasama rakyat Melayu Islam yang membentuk bilangan majoriti dalam negara kita ini. Saya ingin mengulangi apa yang saya pernah sebutkan sebelum ini, bahawa hasrat kita semua adalah untuk mencapai keharmonian muafakat politik secara overnight dengan izin, secara singkat. Tetapi kita juga harus insaf bahawa akar umbi juga perlu dididik dan diurus dengan penuh hikmah. Kerana perasaan ragu meragui, curiga mencurigai, cuit mencuit, jeling menjeling masih wujud. Ianya memerlukan iltizam, komitmen daripada kita sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk merangka kaedah strategi yang terbaik bagaimana membawa mesej yang begitu sejahtera ini bukan setakat hubungan di peringkat atasan sahaja, tapi sampai ke akar umbi di bawah. Janganlah kita mengambil langkah ke belakang, namun teruslah pandang ke hadapan dengan mengukuhkan pendirian kerjasama politik Melayu Islam yang kita bina ini dengan penuh cermat. Biarlah nampak perlahan tetapi senantiasa ada pergerakan ke hadapan. Saya juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua ketua-ketua jabatan, pegawai kerajaan dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, pengamal media dan sebagainya dalam persidangan kali ini yang telah membuat liputan dan menyampaikan apa yang telah kita bincangkan selama 3 hari ini. Semoga penglibatan semua dikurniakan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, sebagai akhirnya saya tutup ucapan penggulangan saya ini dengan serangkap pantun. Pandemik datang menguji kita, rakyat susah di sini sana. Bukan masa mulakan sengketa, rangkul tangan bangun bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.